وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وبتمم بالخير يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم وبك نستعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي على أحسن عرش الله العظيم وقام به أماني الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد بالقدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم. صلاة لا كتب الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الجود العظيم. وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح ونفسي ظاهرا وباطنا يحفظك ومنابا. واجعله يا ربي محمدا من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. الحمد لله بوياك pada yang Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah syukur kepada Allah, hari ini adalah hari Jumaat bersamaan 11/23/2022 pengajian bersila tengah pagi iaitu tafsir Nurul Ihsan. Bermula ayat yang kelima muka surat jilid 1 muka surat 7. Bermula pada ulaika ala hudan min rabbih. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Umum ayat yang kelima, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulaika ala hudan min rabbihim. Ulaika bermula mereka itu. Kalau kita ngaji riwayat, kalau kita ngaji kitab pondok, kitab lama, kalau jumpa bermula, kalau kita belajar bahasa Arab, di situ mubtada. Kita belajar bahasa Arab. Contoh pada belajar bahasa Arab kan, jumpa bermula dalam kitab, bermula itu adalah mubtada. Okay. Ulaika bermula mereka itu yang bersifat dengan yang tersebut. Sifat apa itu? Sifat yang muttaqin tadi. Apa sifat dia? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Apa lagi? Wa yuqimuna as-salah. Apa lagi? Mimma razaqnahum yunfiqun. Apa lagi? Yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Barang siapa wa bil akhirati hum yuqinun. Itu sifat orang-orang yang bertakwa. Maka ulaika bermula mereka itu yang bersifat dengan yang tersebut itu sifat taqin tadi ada hudan min rabbihim, di atas hidayah. Ada di atas hudan hidayah min rabbihim, daripada Tuhan mereka itu.
Bermakna kalau kita hari-hari minta ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan lurus. Ihdi itu kita kata kerja suruhan, fi'il amar. Ya Allah bagilah hidayah kepada kami. Jadi hidayah itu apa sifat-sifat orang dapat hidayah? 4 tadi. Pertama dia mesti beriman dengan perkara baik. Dia kata dia orang dapat hidayah tapi tak beriman pada perkara baik, dia tak dapat hidayah daripada Allah. Dia kata dia orang dapat hidayah tapi dia tidak menunaikan solat, tidak mendirikan solat. Nampak tak saya bezakan ibu ayah para pelajar semua? Beza tak menunaikan dengan mendirikan? Menunaikan solat akhir waktu tu tunaikan solat tu. Tapi kalau mendirikan solat maksudnya dia jaga betul-betul solat dia di awal waktu berjemaah bagi lelaki, ibu-ibu awal waktu di rumah masing-masing. Contoh ya. Kemudian kalau betul dia bersifat demikian, dia mendapat hidayah, maka dia sebahagian daripada apa yang Allah rezeki pada dia diinfak. Dia infakkan. Kalau betul dia beriman kepada Allah itu dalam dan mereka kena beriman dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan daripada Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya, dan mereka yakin dengan adanya hari kiamat, hari akhirat. Mereka yang inilah ala hudan berada di atas petunjuk. Jadi kalau kita minta ihdinas siratal mustaqim tapi tak ada sifat-sifat ni, belum lagi orang yang berhidayah. Belum lagi. Ya. Dan kalau katakan kita dah ada sifat-sifat ini pun, jangan kita klaim aku dah berhidayah, klaim benda tu. Jadi ibu yang kita rahmati Allah, kita usaha taat perintah Allah Ta'ala sungguh-sungguh, tapi jangan kita klaim kita ni soleh, kita ni warah, kita ni bertakwa. Itu serah kepada Allah Ta'ala. Tapi tugas kita jadi sungguh-sungguh orang bertakwa. Saya cakap dulu untuk diri saya. Kemudian untuk ibu ayah para pelajar semua jadi orang bertakwa insya-Allah ya. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan bertakwa kepada Allah. Wala tamutunna wa illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan kamu dalam keadaan serah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muflihun. Wa ulaika, dan mereka itulah, dan bermula mereka itulah semua ibu-ibu yang tengok. Ibarat ni kita panggil teks. Kita belajar satu istilah baru. Pada pelajar kita tak dengar kalimah ibarat tak. Biasa dengar tak? Biasa dengar kan? Ibarat kita, saya tulis kita itu ya. Pasal kita ngaji pondok kan, nanti kita belajar istilah-istilah pondok ya. Ibu-ibu yang belajar online pun kita belajar insya-Allah ya. Kita ada sebut ibarat. Ibarat kalau rujuk pada kita, maksudnya teks. Teks kita. Jadi dalam ibarat kita, dalam teks kita ni, dalam terjemahan, dan bermula ulaika humul muflihun. Nampak tak? Bermula mereka itulah. Berapa kali diulang mereka itu? 2 kali. Dua kali kan? Mereka itu pertama pada ulaika. Ulaika terjemah mereka itu. Kalau ikutkan bahasa kita, mereka itulah orang yang berjaya. Mereka itulah orang yang berjaya. Sebut sekali pun dah boleh ibu kan? Kenapa sampai 2 kali sebut ni? Jadi ulama beritahu, ulaika dah mana mereka dah. Datang lagi hukum kat situ. Memberi pada pelajar, memberi makna takkid penegasan. Ditegaskan lagi. Dia datang dan dhamir hukum. Kita panggil, tulis pada pelajar tulis dhamir fasal, tulis dhamir fasal. Fasal. Ibu-ibu tak tulis tak? Tapi saya tulis juga. Kalau ibu-ibu belajar online, saya tulis dhamir fasal. Dhamir fasal tu apa? Kita tak bincang kat sini, tak sesuai. Dhamir fasal sesuai bincang kat sini, pasal kita bukan belajar bahasa Arab kan. Ini pun tak tinggi sikit. Cuma nak bagi tahu untuk kita ibu, ini khas untuk para pelajar. Para pelajar tulis fasalan dhamir fasal kita tanya insya-Allah.
Jadi sebenarnya bagi tahu kenapa sampai 2 kali terjemah mereka itu kerana tak menegaskan. Mereka itu dah apa itu? Ya. Jadi dan bermula mereka itulah yang dapat kemenangan. Jadi bila diulang 2 kali, ibu nampak tak ketegasan bagi terjemah kamu? Nampak tegas kan? Saya buat dia memberi makna macam taukid ataupun takkid. Dia bersebut takkid boleh, taukid pun boleh. Yang dapat kemenangan dengan syurga al-muflihun, orang yang mendapat kemenangan. Okey. Ibu-ibu ayah, cuba tengok saya contoh bahasa Arab ya. Contoh bahasa Arab. Pasal di sini, ikutkan kaedah bahasa Arab, kalau Allah sebut ulaika muflihuna pun dah sebutkan. Ulaika mereka itu tak ada huruf pun tak apa, muflihun tak payah alif lam pun tak apa. Contoh nak bagi dia faham. Tapi kenapa masuk alif lam? Ada makna spesial. Maksudnya inilah betul-betul sifat orang percaya, inilah sifat. Okey. Ibu-ibu ayah, contoh dalam bahasa Inggeris. Kalau anak kita cakap pada kita, mak, dekat sekolah tadi ada cikgu baru. Contohkan, sekolah ada cikgu baru masuk. Cikgu tu best lah mak, contoh kan. Itu best lah mengajar bahasa Inggeris contoh. Dia kata mengajar bahasa Inggeris, best lah mak bahasa Inggeris dia. Mak dia kenal ke tak kenal? Belum kenal lagi kan? Kemudian anak dia kata, mak, that is a teacher ke? That is the teacher. Itulah cikgu tu. A teacher ke the teacher? Kita akan gunakan the teacher. Mak, itulah cikgu tu. Jadi, anak tu sebut tak nama cikgu? Tak sebut. Dia sebut cikgu saja. Tapi dia sebut cikgu itu. Daripada 100 orang cikgu, kalau nampak khusus tak cikgu mana? Khusus kan? Itulah cikgunya yang saya maksudkan tadi. Macam itu juga dalam bahasa Arab ibu. Kalau anak kita sebut, itu cikgu. Mak, itu seorang cikgu. Zalika mu'allim. Saya tulis. Pasal kita bahasa Arab pun, itu sikit kan ibu. Quran bahasa Arab hanya itu ya. Zalika mu'allim. Mu'allim. Maknanya Zalika mu'allim. Jadi maksudnya Zalika mu'allim itu seorang. Tapi kalau saya kata Zalika al-mu'allim. Zalika al-mu'allim. Itulah cikgu. Itulah cikgu yang kita maksudkan itu dah dia. Dapat spesifik tak? Special tak? Jadi macamnya ibu ayah. Ayat ini kalau Allah SWT ulaika tak ada khusus pun, ulaika muflihuna boleh tak? Boleh. Mereka itu adalah orang-orang percaya. Tapi Allah ada spesialnya orang-orang golongan ini. Allah masukkan alif lam dan juga spesial. Dan spesial tak apa-apa lagi. Mereka itulah orang yang sebenar-benar percaya. Kalau terjemah saya, orang itu, mereka itulah yang ada sifat-sifat tadi sebenar-benar orang percaya. Boleh kita faham spesial tak ada dalam ini? Spesial ada dalam ini. Jadi al-muflihun perkataan salah. Hayya 'alal falah. Mari kita kejayaan Allah, kejayaan. Kalau al-falah langsung. Satukan falah petani. Kalau falah kejayaan. Al-muflihun orang-orang yang mendapat kejayaan. Huruf kunci ada 3 huruf kunci, iaitu huruf fa, lam, ha. Al-muflihun orang-orang yang percaya. Jadi di sini dan bermula mereka itulah, iaitu orang-orang yang ada sifat takwa tadi, sifat muttaqin tadi, yang dapat kemenangan. Apakah kemenangannya? Syurga. Dan lepas daripada neraka. Maksudnya ibu pengarang bagi jawab
kemenangan ini dengan kita kemenangan seperti yang kita jangka. Yang kita sangka kemenangan kejayaan itu je. Bisa nanti tinggi dapat HD, aku kejayaan orang yang saya. Itu kejayaan betul, tapi bukan yang Allah tak. Kejayaan sebenar manusia apa iwaya? Kejayaan sebenar kita di sini bila kita selamat daripada neraka Allah, bila kita masuk surga Allah, itulah kejayaan sebenar. Kejayaan yang sementara di dunia ni, silakan siapa yang belajar cemerlang, belajar tinggi, dapat kerja gaji mahal-mahal, silakan. Itu tak ada kejayaan pada umum manusia. Tapi pada Allah Ta'ala dalam Islam, kejayaan sebenar bila selamat daripada neraka Allah Ta'ala. Apa buktinya ibu ayah? Fir'aun ada kuasa besar tu sikit kuasa Fir'aun. Sangat besar kan? Namrud besar tak kuasa dia? Besar. Harun kaya itu miskin. Kaya biasa, kaya sangat-sangat kaya. Tapi mereka mesti tak apa, la ilaha illallah. Bermula hari pertama masuk dalam kubur selamat tak? Tak selamat kan? Masuk dalam kubur hari pertama tak selamat. Ibu-ibu, ayah, pada yang dirahmati Allah, Fir'aun sebelum mati dia nak taubat tak? Sebelum mati, ketika nyawa dah sampai di tenggorokan, dia nak taubat. Tapi nyawa dah sampai mana? Tenggorokan. Allah terima tak taubat dia? Tak terima. Apa ayat ini? Amantu billadhi amanat bihi Bani Israel. Betul? Okey. Ingat? Ustaz tanya. Tapi ada ayatnya. Aku beriman dengan Tuhannya Bani Israel. Fir'aun ketika itu, kalau dia nak jaga standard dia sebagai raja, dia kata, aku beriman dengan Tuhannya Nabi Musa. Sama dah standard dia. Bani Israel ini adalah terhina kasar pada Fir'aun. Ramses II ni. Fir'aun ada banyak. Ni Fir'aun dan Nabi Musa, Ramses II. Yang jahat. Dia kata apa? Aku beriman dengan Tuhan yang Bani Israel beriman. Bermakna dia letak diri secara Bani Israel. Dia letak zaman diri secara Bani Israel. Dia tengok diri dia semata-mata nak taubat pada masa itu. Tapi Allah terima tak taubat? Allah Ta'ala terima taubat. Pasal apa dia nak taubat? Pasal Allah dah buka kasyaf dah. Mana dia akan seperti lima dimensi. Dia penampakkan azab kubur yang dia akan masuk nanti. Terus dia taubat, tapi taubat dah tak terima. Jadi katanya ibu yang dua yang semula, berjaya dengan kita ni, dia mula berjaya lepas tadi selamat daripada neraka. InsyaAllah ibu yang ini tak azab ya. Anak-anak kita belajar dunia ni kan kita akan belajar sampai PhD. Ibu-ibu sampai PhD semua tak ada masalah. Tapi bab akhirat kita kena utamakan. Sebab itulah kehidupan kita sebenar. Ibu-ibu lepas kelas ni saya pergi ke gurun. Jumaat on the way saya Jumaat. Sebab ibu ke apa pun insyaAllah. Pasal saya nak ambil bidang barang lah. Bawa ke sini, bila pagi dah bawa ke sini. Orang saya dah tak banyak. Ada banyak meja-meja macam ni yang saya letak sini. Tambah pelajaran. Saya tambah aku rasa ni. Meja-meja macam ni ada banyak. Dalam 10 meja ada banyak. So, ada akademi bahasa Arab 10 ni. Itu pun lebih cepat juga. Ya. Jadi ibu, saya tinggal ke RNR Depok contoh. Tak apa-apa. Saya sudah dekat RNR ni, saya pun order kat Shopee, order sofa, order TV, order peti ais. Padahal yang duduk berapa lama duduk kat RNR. Ibu-ibu kalau pergi tinggal RNR berapa lama ibu boleh bertahan duduk. Cukup makan, buang air, bayar. Dah habis itu, ibu suruh suami jalan ke? Tak apa, bang suruh lah sampai mana. Selesa lah, kamu sini suruh habis selesa. Ibu nak tunggu ke ibu? Kita tunggu kan, pasal apa? Kita tahu itu adalah persinggahan ke destinasi. Itu persinggahan ke destinasi. Mana kita nak tu? Destinasi, contoh kalau kita pergi ke satu tempat dan duduk sana, baru kita bawa ke sebagai boya kan? Allah yang berboya dengan rahmat Allah Ta'ala. Jadi orang berjaya adalah orang yang selamat daripada neraka masuk dalam syurga Allah Ta'ala. InsyaAllah berboya ya. Bahkan dalam ayat ini, ulaika humul muflihun. Jadi ibu-ibu yang nampak ada hum kat situ,
pun kalau dengan alif tak ada alif lam tak apa, tapi Allah datang dengan alif lam memberikan special kat ini orang-orang yang percaya khusus ada sifat macam ni baru percaya. InsyaAllah tabarakallah ibu. Terusnya ahwal al-musyrikin. Ahwal maksudnya keadaan al-musyrikin. Okey. Bermula ayat innal ladzina kafaru. Ayat yang ke-6 innal ladzina kafaru. Inna sesungguhnya. Al-ladzina orang-orang yang. Jadi ibu-ibu ayah senang je. Jumpa dalam Al-Quran ibu al-ladzina automatik dia untuk ramai orang-orang yang. Ya. Jumpa saja al-ladzina orang-orang yang. Kalau jumpa inna sesungguhnya. Sesungguhnya orang-orang yang kafaru. Okey. Ibu kafaru kafir kan? Kafirlah orang-orang yang kafir. Tak tanya ibu, kenapa dia punya orang kafir ni kafir kenapa? Okey, apa tiga huruf utama pada kalimah kafaru? Ibu-ibu ingat, ibu-ibu yang ingat. Dalam bahasa Arab, special bahasa Arab ni biasanya kalau kalimah-kalimah isim ataupun fi'il biasanya ada tiga huruf utama pada kalimah tersebut. Jadi kalau kafaru, apa tiga huruf utamanya? Pertama, kaf. Kedua, fa dulu ikut susunan. Kaf, fa. Kemudian, ro. Kaf, fa, ro. Kemudian ada tambah waw kat belakang. Ada tambah waw menuju pada ramai. Maksudnya orang-orang yang kafir, ramainya kafir tu. Kenapa kafir dipanggil kafir? Kenapa? Ibu-ibu ayah, kita ada biji benih. Contoh saya pegang satu biji benih. Ketika saya pegang biji benih itu nampak tak biji benih? Nampak kan biji benih kan? Apa kita buat biji benih dalam tanah? Apa kita buat? Kita tanam dalam tanah kan? Bila kita tanam dalam tanah, nampak tak biji benih itu? Dan nampak kan? Tadi asalnya ada, kita dah kampus dalam tanah, itu jadi tak nampak. Tak nampak. Tutup, tutup, dah tertutup. Kenapa dia panggil kafarah? Jadi perbuatan itu dipanggil kafarah. Kafarah maksudnya menutup. Menutup. Jadi orang-orang kafir ni sebenarnya nak tanya ibu ya, cahaya hidayah Allah Ta'ala terang tak ke dunia? Cahaya hidayah Allah sangat terang kan? Kalau manusia ini gunakan akal dia saja melihat alam manusia ni pasti dia akan fikir akal manusia. Walaupun dia belum Islam lagi, kalau dia gunakan akal di orang di dalam hutan sekalipun, difikirkan takkanlah orang buat dia ni semua berfikir. Dan bila dia mula berfikir, Allah Ta'ala akan tunjukkan. Sekarang ni buat yang kalau dia pandang-pandang, mustahil tak orang akan kenal Islam. Mustahil tak? Mustahil orang tu tak kenal Islam. Dia mesti kenal. Buka TV cerita pasal Islam, apa yang ada di Malaysia. Mesti kenal. Tapi kenapa tak beriman? Kerana mereka tak nak buka. Tak nak buka mata hati dan mereka tutup pandangan mereka. Kalau mereka memang betul-betul kaji Islam, pasti Allah beri hidayah. Kalau ada keinginan tu saya, ada keinginan cari Islam, ada keinginan Alhamdulillah. Tapi kalau tak usaha cari Islam, walaupun dia hafal Quran, walaupun dia hafal hadis, walaupun dia pakar bahasa Arab, di saya ada orang saya di Amerika ataupun di negara barat ada, dia ambil budak-budak yang anak haram ni kan, anak zina yang ada perempuan ni, dia ambil kemudian di sekolah tu dia ajar Quran, ajar bahasa Arab, ajar hadis, dia hafal Quran tapi bukan untuk kerana Allah, tapi hafal Quran untuk lawan berislam. Mungkin juga pakar bahasa Arab, pakar Quran, tapi mereka mengajar Quran untuk merosakkan Islam. Buat fikiran orang yang belajar dengan mereka itu rosak. Benda ni berlaku tak? Benda ni berlaku. Ada satu kamus namanya Al-Munjid. Kamus Al-Munjid, kamus yang sangat hebat, kamus Arab. Al-Munjid. Siapa sekarang? Yahudi sekarang kamus. Yahudi yang sekarang. Kamus ni, Nabi Muhammad dia tarifkan kamus tak betul. Kalau ayat kita nak yang kamus ni ada kisah. Kamus Al-Munjid boleh pakai. Tak ada masalah. Betul, Arab tu betul terjemahannya. Tapi ada yang dia selewing. Beritahu
Quran mereka hafal, tapi hafal tak ada perkataan. Perkataan haram kan kita tak ada bukunya apa tu, ya. Lebih buaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okay. Jadi kenapa dipanggil orang-orang kafir? Kerana mereka menutup kebenaran, menutup cahaya Islam. Padahal cahaya Islam sangat terang. Okey. Kembali kepada makna tutup. Ibu-ibu ayah, kalau ibu-ibu ayah beli, contohnya ibu asal beli kitab ni dekat kedai di toko buku. Ibu asal beli kitab ni baru tapi kulit tak ada. Ibu asal nak beli tak? Walaupun kitab baru, kulit tak ada. Nak pergi pula pada orang, dia boleh pada orang. Maka ibu beli ke dia kedai lain? Jadi kedai lain lah. Kan? Takkan orang nak, kita nak beli kitab, nak jual balik. Apa dia cover tu tak ada? Kan? Ibu apa dia tunjuk bahasa Inggeris? Cover. Cover tu daripada kafarah. Kenapa dia panggil cover? Daripada kafir. Siapa beritahu ni? Ustaz Abdul Somad Indonesia. Dia. Kenapa dia panggil cover? Daripada kafarah pula. Memberi mana tutup ni penutup. Macam tu cover. Kenapa dia panggil kafir? Kerana mereka tahu sebenarnya ada cahaya Islam tu, tapi mereka tak nak buka pasal dia macam tutup. Boleh buka tak macam kafir sekarang? Untung tak kita ni tak kafir. Untung kita buka orang kafir, kita beriman kepada Allah. Allah buka cahaya itu tembus ke hati kita. Ya Allah, syukur. Orang beriman ini walaupun dia hari kiamat nanti, wala ayat billah, kalau masuk neraka sekali pun akan keluar satu hari ni. Ulama tu cakap lagi, janganlah takut, 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 itu maksud syukur. Jangan kau itu, sektor neraka ni, insyaAllah, Allah parian, masuk kaki dekat api neraka, bergerak sampai itu, besar. Kalau ada pisang, kena buat ya, sudah clear. Ini. Kaki. Dia kita cakap dia akan orang kafir ni orang Islam ni enggak boleh baru kafir. Kalau kita cakap kafir, kalau dia buat dia makan. Ya, betul. Pasal tu kafir kita tengok. Pasal bagus saja betul lah dia cakap kafir tu sensitif sebenarnya bukan. Pasal tu kita kena tengok konteks. Kafir ni tengok sudut pandang. Ada kafir kufur nikmat, kita banyak kufur nikmat. Kufur akidah yang salah. Kufur akidah ni maksudnya memang dia tidak beriman pada Allah. Dia beriman pada Allah. Cuma kita kufur nikmat, maksudnya nikmat ni kita kena syukuri. Tapi kita tak nampak, kita tutup. Yang perlu kita syukur tu kita tak nak syukur. Kita menutup pandangan kesyukuran tersebut. Ini dia. Kafir dia tinggal dia orang kafir sangat betul. Sebab tu kita kena faham untuk kita saja. Kita kena faham kita. Macam saya sendiri. Saya belajar sekolah menengah, sekolah campur-campur. Sekarang kawan lagi dia Cina ramai. Kita tengok konteks. Contoh dalam grup WhatsApp sekolah saya. Tengok kita tentu buat kafir ke apa tu. Kan? Contoh ada kawan kita wish apa ni Dipavali, kalau wish Dipavali. Ada kawan kita yang tak belajar agama wish dalam grup. Kita tak boleh tengok wish ni tak boleh. Ni pak kita. Kita tahu kalau dekat dalam grup. Dalam grup tu ada dia kena hormat. Cakap dia cara bersendangan jangan. Cakap pada dia apapun yang pandai dengan ucap salam Dipavali ni akidah. Kalau tahun baru Cina tak ada. Tahun baru Cina tu tahun dia. Orang Cina Islam ke tak Islam dia sama tahun baru Cina. Contohnya, kalau yang macam dia, betul, bagus. Sensitif macam ni perlu. Kita perlu sensitif macam ni. Sebab ni, kalau kita tengok masyarakat majmuk semua, kita kena hormat semua. Tapi bab akidah tak ada kompromi. Tak boleh kita kata semua agama sama, tak boleh. Inna dina indallahil Islam. Islam sahaja agama yang menerima. Jadi kita kata semua agama sama, kita telah mengatakan agama Kristian Allah terima. Allah akan menghidup Allah sendiri bukan hanya Islam. Pada saat itu mati dalam keadaan tidak Islam bermula kesengsaraan di alam kubur. InsyaAllah yang dua yang jadi kita semua dapat hidayah antara Islam.
bahawa segala mereka yang kafir seperti Abi Jahal dan Abi Lahab, Abi ke aku, tak kisah itu. Aku boleh, Abi boleh. Tapi kalau kita mengaji kitab Arab, tak boleh sebarangan aku ke Abi. Tak boleh. Dia boleh baca Abu, boleh baca Abah, boleh baca Abi. Tapi itu kalau kita baca teks Arab, tak boleh salah. Tapi kalau tak Jawi, nak kata Abu, Abi tak ada masalah itu ya. Dengan dikaya kalau baca apa Jawi tak. Misalnya. Jadi, seperti Abi Jahal dan Abi Lahab dan seumpama keduanya sawa'un alaihim. Sawa' maksudnya sawa' maksudnya sama. Sawa' maksudnya sama alaihim, bersamaan atas mereka itu. Bersamaan atas mereka itu. Anzartahum. Ini saya bagi detail di bawahnya. Anzartahum. Okey. Apa yang ini? Ini saja tanyakan soalan. Ada ansarta. Ini kenapa ada tanya kan? Jadi pada saat kita kan berhenti, tapi dari sini mungkin kamu ada engkau. Ada yang menyentuh sebut kamu? Okey, adakah engkau memangnya? Adakah mana adakah semua ini adakah? Hamzah ini adakah? Anzarta, engkau bertakut akan begitu. Engkau bertakut ataupun engkau menakutkan memberi amanah memberi kami. Jadi boleh kalau kita nak ada seseorang kita beri amanah warning kan. Di Anzarta, engkau memberi takut, engkau bertakut jadi. Memberi takut. Dari mana seterusnya mereka. Jadi Hamzah kalimat lain, Anzarta kalimat lain. Kalimat lain. Hamzah ini memberi mana soalan. Jadi riwayat yang informasi Allah Taala kita nampak di situ ada huruf Hamzah. Hamzah pertama ini soalan. Adakah Anzarta engkau bertakut akan mereka itu? Engkau bertakut akan mereka itu, mereka itu. Okey. Jadi untuk para pelajar Hamzah apa nama dia? Ishaq. Ini untuk para pelajar, pasal ada para pelajar pondok saya sebut sikit masalah saya itu supaya Hamzah itu istifham, Anzarta, fi'il madhi, fa'il dia. Jadi apa? Maf'ul bihi. Maf'ul bihi dia insya-Allah. Okey. Apa dia makna atau lam tunzirhum. Lam memberi makna tidak. Lam memberi makna tidak atau tiada. Tunzir engkau memberi takut. Tunzir engkau bertakut akan mereka itu. Okey. Jadi kalau Anzarta ni past tense. Saya saja sebutlah, itu bukan nak fokus sangat pun pasal past tense present tense sebut. Anzarta ni past tense, fi'il madhi. Tunzir present tense. Nanti kalau kita guna belajar boleh kita belajar, tak ada masalah itu ya. Kita belajar. Ada lam tu memberi makna tidak. Contoh ayat ada lam yalid wa lam yulad. Contoh lagi alam nashrah. Contoh lagi lam yakunil ladzina kafaru. Contoh lagi banyak contoh lain lah. Okey. Alam tara ataupun lam dulu. Jadi lam maknanya tidak. Bukan tidak sibuk. Kalau tidak sekali-kali dalam bahasa Arab kita gunakan lam nun. Kalau tidak tapi kalau tidak tu tidak sekali-kali kita gunakan lam nun lan tidak sekali-kali. Ya, betul. Itu dia pun.
tu Soalan pun ni. Jadi ibu ayah ataupun lam tunzir atau tiada engkau bertakut akan mereka itu la yu'minun, tidaklah mereka beriman. Tidaklah mereka beriman. Tak tahu apa. Tadi tak ada bunyi kan? Boleh kita tanyakan lagi. Okey, boleh bagi insya-Allah. Ya. Bismillah. Okey. Jadi kita kalau ya, tidak ada yang boleh. Boleh ni. Waalaikumsalam semua yang kita dalam menyenang insya-Allah ya. Okey, la yu'minun. Boleh ya. Sawa'un 'alaihim. Sama saja orang ini. Sawa'un 'alaihim bersamaan dengan mereka itu. Apa yang sama? Alaika anzarta engkau bertakut. Kum akan mereka itu. Sama dengan engkau bertakut mereka. Ataupun la tiada tunzir engkau bertakut kum akan mereka. Bermakna sama ada wahai Muhammad engkau takutkan mereka ke ataupun engkau tak takutkan mereka dan yu'minun tiada beriman mereka itu. Kenapa mereka tak beriman itu? Maksudnya orang-orang kafir zaman Nabi itu, contohnya Abu Jahal, Abu Lahab, nak beritahu Nabi dakwah mana-mana pun Allah bagi tak hidayah kepada mereka. Baik Nabi bagi dakwah ke, Nabi tak bagi dakwah ke, Allah yang tutup hati mereka. Tapi tugas Nabi apa ibu ayah? Tugas Nabi sampaikan. Tugas Nabi sampaikan saja. Allah perintah untuk Nabi sampaikan. Yang bagi hidayah Allah Taala. Maka sudah ibu ayah yang dirahmati Allah. Dalam kita bertahbir untuk saya terbiasa terus belajar ibu kita, produk kita. Yang bagi hidayah itu Allah Taala. Kita sudah ikhtiar kita macam mana? Suruh kali pertama, satu kali kedua, itu contoh kan. Kerana itu ikhtiar. Tapi yang bagi hidayah kita itu Allah yang bagi hidayah. Doa sungguh-sungguh kepada Allah bagi hidayah insya-Allah. Ya. Ibu. Okey, bagus. Soalan kedua adalah la yu'minun menafikan ke menidakkan. Dua-dua betul. Pasal dalam bahasa la bagi masa tidak sebagai la nafiyah. Cuma nak kita berikuaya, kalau kita nasinya dengan salah, beza terima tidak ada kunciannya. Tapi kalau nabi dengan lam, tadi lam, boleh terima tiada, boleh terima belum, belum boleh kalau lam, saya boleh tersesuaikan. Kerana diketahui Allah daripada mereka itu, okey. Kerana diketahui Allah daripada mereka itu, maka jangan engkau tamak. Maksudnya Allah Taala mereka memang tak akan beriman kepada Allah adalah Maha Mengetahui. Maka jangan engkau tamak yang Muhammad pada iman mereka itu. Jangan engkau tamak. Jadi bila disebut tamak ni tengok pada konteks. Kalau tamak pada harta positif ke negatif? Negatif tamak pada harta. Tapi nanti tamak pada hidayah positif. Tapi tamak apa? Maksudnya sangat berkeinginan. Nabi nak sangat tak ada seorang pun mati dalam kufur. Nabi nak sangat semua orang mati dalam keadaan beriman pada Allah. Nabi nak sangat. Jadi tamak macam tu. Cuma Allah Taala tegur Nabi. Nak bagi tahu apa? Wahai Muhammad, orang puak-puak macam ni, macam Abu Jahal, Abu Lahab dan seumpamanya, engkau bagilah dakwah macam mana pun ingatkan mereka ataupun kau tak ingatkan mereka, sama saja hati mereka telah dipatri oleh aku. Tapi tugas Nabi sampaikan tak? Kena sampaikan. Nabi kena sampaikan. Boleh ibu ya insya-Allah ya. Contoh Allah Taala tahu tak Firaun itu takkan beriman itu.
Allah Ta'ala maha mengetahui Fir'aun takkan beriman sampai mati kan. Tapi Allah suruh Nabi Musa dengan Nabi Harun buat apa? Sampaikan. Ya. Pergi kepada Fir'aun untuk dakwah. Bahkan Allah kata waqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Wahai Musa, wahai Harun, cakap pada Fir'aun perkataan yang lembut. Padahal Fir'aun tu sejahat-jahat manusia, bunuh macam tu je. Allah perintahkan cakap pada dia qawlan layyinan, perkataan yang lembut. La'allahu, mudah-mudahan dia beringat ataupun takut pada Allah. Tapi Allah maha mengetahui Fir'aun takkan beriman. Jadi apa tugas Rasul? Sampaikan. Namun juga ibu-ibu, tugas kita sebagai umat Nabi, apa tugas kita? Sampaikan agama Allah. Ikut kadar yang kita. Kalau ingat dia ustaz, dengan dalil dan sebagainya. Kalau orang awam, dengan akhlak, dengan ajak untuk menjadi ilmu itu dakwah kita. Ajak semayang, sebagainya lah ibu ya. Tugas kita ajak. Tapi yang bagi hidayah siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana diketahui Allah daripada mereka itu, maka jangan engkau tamak ya Muhammad pada iman mereka itu. Kenapa? Ayat seterusnya Allah sebut khatamallahu. Ibu-ibu, bila kita sebut Allah Nabi Muhammad adalah khatamun nabiyyin. Apa maksud khatamun nabiyyin? Apa segala nabi? Penutup segala nabi. Khatamun nabiyyin, maksud nabi adalah khatam. Menghabis, penghujung, tutup segala nabi dan tak adalah apa tu. Jadi sini sebut khatama fi'il madhi. Khatamallahu. Allah Taala telah tutup, telah patri. Allah Taala telah patri. Patri ala surubih. Allah Taala telah tutup Allah atas segala hati mereka itu. Maksudnya hati mereka dah tak terbuka untuk terima hidayah Allah. Allah tutup habis. Ibu-ibu, kalau Allah Ta'ala nakkan hidayah pada manusia, Allah Ta'ala akan buka hati kita. Bila Allah buka hati kita dan kita nakkan hidayah, Allah akan bagi hidayah. Allah akan tunjuk. Tapi kalau kita tak nak, Allah Ta'ala tak bagi. Kita sebut taufik dan hidayah ke hidayah dan taufik. Mana dia tanda tu? Hidayah ke taufik? Taufik wabillahi taufik wal hidayah kan. Ulama bagi tahu hidayah datang dulu, baru taufik. Apa dia hidayah? Hidayah ni cetusan. Petunjuk, Allah bagi petunjuk. Contoh ibu ayah maghrib kan, kita dengar azan. Allahu Akbar, dengar azan kan. Kita pun hati kita rasa dah azan aku nak pergi masjid. Macam ada kuliah maghrib depan ni. Ibu pun dah siap, dah pakai telefon semua nak keluar je pergi sembahyang kat masjid. Sebentar lagi sambungan drama. Suamiku seekor sotong ada kan? Suamiku seekor sotong ke ecik sotong. Dia drama suamiku ecik sotong kan? Tak tahu saya ada drama suamiku ecik sotong seekor sotong. Tak kisah. Suamiku apa? Pilot lah. Mengarut-ngarut lah ibu ya. Drama. Tu lepas tu bila tengok drama macam kisah hidup aku lah. Itulah memang lelaki semua tak guna. Memang orang kaya semua jahat-jahat. Mak tiri semua jahat. Pasal apa? Pengaruh drama. Tak boleh, tak kisahlah. Ya. Kan ibu-ibu bila anak tak tinggalkan mak laut sikit, batu belah, batu bertangkuk. Ya, mengajuk. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, tak kisahlah ya. Tapi tadi dia dapat hidayah kan? Allah beri cetusan rasa. Aku nak pergi masjid dah. Tiba-tiba dengar saja iklan tu, tak jadilah sampai kat rumah je tu kan. Itu Allah bagi hidayah. Tapi taufik tak ada. Taufik ni Allah pimpin. Apa maksud taufik? Taufik ni pimpinan Allah. Allah pimpin kita. Allah tuntun kita. Sampailah kita nak pergi masjid, sembahyang. Daripada kita Allah bagi hidayah kepada kita sampai kita dapat takbir di masjid, itu baru dapat taufik dan hidayah. Kita minta dulu sungguh-sungguh. Kan? Contoh ni bukan pelajar ni, pelajar di Madagaskar contoh kan. Ada ustaz tu dia kejut pukul 5.30 pagi contoh kan. Kelas pukul 5.45 ke contoh. Sampai sini tempat lain kan.
ustaz tak ada je, tapi sini tak berlaku kan. Semua masing-masing datang setengah jam subuh tadi kan. Kan? InsyaAllah ya. InsyaAllah ya. Alhamdulillah. Dengan buat kerana manusia. Pasal apa? Allah bagi hidayah dan taufik, kita buat kerana Allah. Kalau kita buat kerana manusia, itu belum lagi hidayah dan taufik. Tak, itu kita dah terbiasa macam tu tak apa, tak ada masalah. Yang penting faham. Yang penting kita faham. Segi bahasa pun tak ada masalah. Macam dari segi bahasa Melayu ni dah banyak dah kita cerita bahasa Arab dan salah. Titian, sirot tu titian lah. Kan? Hubungan silaturahim, silah tu hubungan lah. Tapi tak pun. Itu tapi tak salah. Pasal apa tak salah? Kerana kita bahasa Melayu. Kita pinjam bahasa Arab dan kita Melayu tu tak ada masalah. Macam mana ya? Betul Ibu, betul. Khatamah tu kunci serapat-rapatnya. Tak buka-buka lagi. Khatam tu cok mohon dah. Allah kena dah tutup habis. Tak buka lagi dah. Apa je? Masalah khatam Quran. Betul, Masya Allah. Itu yang saya cerita sini. Masalah orang Melayu ni, kalau anak dah khatam Quran, anak saya walaupun itu tapi dah khatam Quran, dulu. Masuk 10 tahun, dah 30 dah anak saya dah khatam Quran, kita faham khatam Quran tu dah lepas tu dah tak payah baca Quran. Karena khatam Quran tu khatam bacaan untuk kali itu. Kita ni dituntut khatam orang awam ibu orang awam macam kita ni, orang awam, belajar tak masuk belajar ke orang awam atau belajar agama. Orang awam khatam Quran, khatam Quran setahun 2 kali. Setahun 2 kali. Bukan khatam tadarus tak asing. Khatam baca sendiri. Baca seorang tadarus kira lain tak sendiri. Jadi tadarus adalah satu hari 5 juz bagi sampai 10 bulan. Habis cepat tak ada baca Quran dah. Sibuk buat kuih, Quran dah tak ada dah. Kalau malam akhir sibuk baca Quran. Gandakan lagi amal kita. Kita azam tahun ni ya. Azam tahun ni kita. Jadi kalau khatam Quran kita sendiri pun kalau dah khatam Quran jangan saya dah khatam Quran Ustaz kita 5 bulan lepas. Tak boleh. Baca peribadi atau khatam peribadi 2 kali setahun. Untuk habis Quran habis Quran, khatam Quran 10 hari sekali. 15 hari, sehari 2 juz. Habis Quran kena khatam 15 hari sekali. Macam Ustaz yang tak habis Quran sebulan sekali. Itu boleh namanya. Kawan-kawan saya orang Kamboja di belajar pondok dulu. Kawan saya belajar pondok dari Kamboja hafal Quran. Saya tak hafal Quran, saya macam PSBM. Mereka hafal Quran, pergi belajar di pondok kami di madrasah. Betul belum saya dilantik. Saya lihat zaman itu mereka hafal Quran 2 hari sekali, 15 esok saya. Maksudnya mereka ada masa je tak tembak baca Quran. Ustaz keluar baca Quran. Ustaz masuk belajar. Malam orang sembang sebelum tidur, dia baca Quran, tahajud dan dia sembahyang sunat. Pagi kita bapak kenal. Dia dengar sembahyang, balik sembahyang lagi. Kita sembahyang tahajud sikit, dia sembahyang lagi. Tidur pukul 4.30 dah bangun 5 suku dah kelas. Pondok dulu. Tak ada pun 5 ratus kan guys. Jangan itu tak ada masalah. Tak ada masalah macam umum. Tak ada pun demo dalam kelas. Pasal apa? Pasal mereka ni tengah ceritakan Quran. Tengah ceritakan Quran. Ini dua yang insyaAllah ya. Mereka tengah ceritakan Quran. Nak beritahu, mustahil ke 2 hari sekali khatam? Tak mustahil pun. Cuma kalau bacaan yang cantik, bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Macam tu bacaan yang laju macam tu saja. Bacaan tartil lah, bacaan tartil macam tu. Boleh 20 minit ataupun setengah minit, 20 minit atau setengah jam khatam 1 juzuk. Boleh tak ada masalah. Boleh
Ibu kan? Ibu buat. Ibu buaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala tutup atas segala hati mereka itu. Allah tutup habis. Maka tiada masuk kebajikannya, tidak masuk kebajikan, tidak masuk kebaikan dalam hati. Allah tutup habis. Wa ala sam'ihim, wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran mereka itu, wa ala absarihim, dan atas segala mata mereka itu, ghisyawah, berselaput. Maksudnya pendengaran zahir ke pendengaran batin? Pendengaran batin. Kalau dengar zahir boleh dengar tak suara? Boleh dengar ibu kan? Boleh tak dia dengar lagu-lagu lawa ke? Dia dengar orang cakap benda-benda maksiat. Boleh dengar tak telinga? Boleh dengar, dia tak pekak pun. Yang pekak ni apa? Pendengaran batin dia. Allah Ta'ala tutup pendengaran batin. Wa ala absarihim, dan di atas pandangan, atas segala mata mereka itu ghisyawah, selaput. Maksudnya mata nampak tak? Dia boleh melihat tak? Boleh melihat. Tapi mata hati dia tak nampak kebenaran. Padahal kebenaran depan mata mereka. Jadi boleh semuanya. Tiada kelihatan mereka itu yang hak. Maksudnya mereka tak nampak yang hak. Walahum azabun azim, dan lahum bagi mereka itu azabun, azab azim yang amat besar, azab yang amat besar. Okay. Lagi kuat berkekalan, lagi kuat berkekalan, azab besar, lagi kuat dan kuat berkekalan pula azab. Ibu ayah kita mampu ke kita nak hadap azab macam tu? Hati kita ni kita ada perasaan ibu ayah kan, kita ada perasaan. Okey, ada 3 anak kucing. Anak kucing itu tak ada apa-apa hubungan dengan kita pun. Anak kucing, saya kucing kan anak anjing lah, anak anjing. Anjing, ada tak ibu nak pegang anjing suka? Tak ada kan? Anak anjing tu kita tengok jatuh dalam longkang, lemas, terkapai-kapai. Ibu tengok tu rasa macam mana? Alam biar orang mati. So ibu akan panggil. Tolong ni, tolong. Selamatkan anjing tu. Pakai kayu ke apa ke tak kisah ibu Kita usaha tak bawa dia keluar. Walaupun hanya ada anjing. Pasal apa? Kerana sifat manusia, fitrahnya ada belas kasihan. Ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah, pasal apa? Pasal kita tahu terseksa dekat kebangga ke apa ke. Ibu-ibu ingat tak peristiwa madrasah Ittifaqiyah di Keramat yang masih ramai-ramai itu kan? Boleh bayangkan tak macam mana orang kampung yang dengar budak-budak menjadi sampai tak ada kasut. Kalau ibu dekat sana macam mana? Sampai sekarang dia ingat terngiang-ngiang, dan tu tempatan bangunan tu boleh menangis. Pasal apa? Kita dengar dalam telinga kita orang berdiri panas tapi tak nampak apa-apa. Allah Akbar, ibu ayah yang kita tak sampai hati. Tapi kita sendiri mencapai diri kita ke dalam neraka kalau kita tidak ada sifat takwa. Saya cakap pada diri saya ibu ayah. Kalau kita tak bawa sifat takwa ni, takut-takut kita termasuk golongan macam ni yang dapat azab Allah. Patutlah hati kita buat ayat kita. InsyaAllah ibu ayah ya. Memang kita dah beriman pada Allah kan? Tapi ada jaminan kita mati pun dalam keadaan beriman? Ada jaminan saja. Tak ada jaminan lagi. Belum ada jaminan kita mati pun dalam keadaan beriman. Masa tu kita kena usaha atas iman sentiasa. Maksudnya seribu usaha iman, sentiasa berusaha untuk jaga iman kita. Cara ringkas, cara mudah jaga iman macam mana ibu ayah? Jaga solat. Jaga solat, tunaikan hak solat tadi lah. Awal waktu, tempat azan diazankan, kalau lagi perempuan di rumah. Apa lagi? Ibu-ibu selawat minimal sehari 1000 kali. Kalau ibu-ibu ayah minimal sehari 1000 kali, apa akan berlaku? Kita akan sibuk selawat. Kita nak cakap benda bukan alamak, selawat tak habis lagi ni. Ibu Nadia kalau 1000 berapa lama boleh siap? 20 minit kan? Sekejap kan? Ibu salawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad.
Betul ibu ya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Itu kelajuan biasa je. Kalau lagi sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Itu laju sikit. Kalau biasa sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Tambah sayyidina sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. 25 minit kalau kita fokus habis itu. Sampai ada ibu-ibu yang mula-mula saya buat grup tu ibu ya, saya buat grup selawat tu. Boleh ke Ustaz? Sehari 1000 kali. Ibu cuba dulu ibu. Bila dah cuba Ustaz tak kuat lah. Dalam sehari 5,000. Sambil masak pun. Ustaz masak saya tak kata penting. Tapi cuba ibu agak-agak dalam seminit berapa kali boleh selawat. Biasanya seminit saya selawat dalam, contohnya seminit dalam 50 kali selawat contoh. Tak pernah ibu agak-agak kalau 3 minit dah cukup. 100 lebih kurang contoh kan. Macam tu. Walaupun tak kata space tapi dia dah sentiasa selawat. Kalau ibu-ibu target selawat sehari 10,000 kali, bermakna ibu-ibu sambil masak sambil apa sentiasa selawat. Ada masa tak fikir nak lepas orang? Ada masa tak terfikir tak cakap sama orang? Langsung tak terfikir. Bahkan Allah muliakan kita dengan selawat. Boleh bersama ya. Banyakkan selawat. Kalau ibu-ibu nak update selawat selalu, minimal sehari 1,000 ataupun 2,000, boleh mesti saya masukkan dalam grup selawat Jibril. Ada satu orang, Allah budak lagi, dia kata kepada saya, dia nak kembali kepada Allah. Dia dah jauh kan. Kata Ustaz, saya nak kembali kepada Allah. Apa jalan utama? Saya kata selawat 1,000 kali. Saya kata Ustaz ini. Sekarang ni dia tak puas 1,000, dia nak selawat tu. Dan dia kata Ustaz berkat selawat hubungan dengan mak abah saya jadi baik. Ustaz pesan pada saya jaga solat awal waktu, hubungan baik sangat. Pasal mak bapak dia suka dia sampai kat masjid, jemaah tu. Mak bapak dia tu, hidup berkat. Kenapa hewan hidup tak berkat selalu ni? Selalu sinar. Asyik nak proses saja pasal mak bapak tak ada tu. Asyik sakit hati mak bapak. Bila macam tu, mak bapak tak ada tu. Hidup jadi tak berkat, buat benda semua tak ada. Itu ibu kan? Jadi ibu kalau ada anak-anak ibu, Ustaz kita pada keluarga kita banyakkan selawat. Minimal 1,000 kali sehari. Cukup. Ibu? Okey, bagus soalan ibu, bagus. Antara selawat dan istighfar mana dulu? Ibu dalam selawat itu, selawat itu rahmat Allah pun kita tarik, istighfar pun kita dapat. Dengan selawat dan istighfar. Ibu dengan selawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalau kami dibunduk, dalam subuh kita selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim serta sekalian. Ibu dalam selawat ada juga rahmat Allah dan istighfar. Kita berselawat atas Nabi, kita dalam selawat tu niat kita nak selawat saja. Kita tak ada niat istighfar pun. Walaupun tak ada niat istighfar, tetap Allah bagi istighfar. Allah beri pengampunan. Walaupun tak ada istighfar. Dengan selawat saja. Bahkan Nabi ada sahabat tanya kepada Nabi pun tak wahai Rasulullah, aku sibukkan diri dengan selawat saja. Maksudnya ada masa zikir tu di selawat saja semua Nabi kata. Tak ada masalah teruskan. Sebelumnya selawat pun tak. Lepas solat nak selawat sebenarnya pun tak apa. Tapi ada zikir-zikir khusus tu kan, amalkanlah. La ilaha illallah wa syaitan itu Allah maafkan salah kan. Zikir itu boleh amalkan. Katakan nak tukar dengan selawat, boleh tak? Boleh tak ada masalah. Sama ibu ya. Bagus ibu ibu ya. Kita banyak selawat. Lagi kuat berkekalan. Kemudian al-munafiqin maksudnya tanda-tanda orang munafik macam mana? Tahu tak tuan? Tadi anak mana? Okey. Al-munafiqin ayat yang seterusnya wa minan nas. Ibu ada min kat situ. Min itu daripada kan. Ini termasuk okey pada prinsip. Ini juga min tabi'in. Min tabi'in sebahagian. Dan setengah ataupun sebahagian. Wa minan nasi dan setengah daripada manusia itu, an-nas manusia. Manusia itu iaitu yang orang-orang kafir. Orang munafik. Orang munafik. Orang yang perlu berkata ia manusia itu mereka yang berkata ia amanna billah. Depan
Depan Nabi, depan sahabat, wahai Rasulullah, kami beriman. Depan Nabi, kami beriman ya Rasulullah. Padahal hati mereka beriman tak? Penuh kebencian pada Nabi. Mulut cakap ya Rasulullah, kami beriman, tapi hati penuh benci. Billah dengan Allah wa bil yaumil akhir, dan dengan hari akhir. Setelah beriman kami dengan Allah dan dengan hari akhir. Okey, ini berkata lidah mereka berkata macam itu. Wama dan tiada juga hum mereka itu. Wama dan tiada juga hum mereka itu bimu'minin beriman. Wama itu dan tidak pula tidak juga mereka itu beriman. Lidah kata beriman, hati tidak beriman pada Allah dan pada Rasul pada hari kiamat. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Yukhadi'una menipu mereka. Yukhadi'una menipu mereka itu akan Allah. Walladzina amanu, walladzina dan sekalian amanu orang yang mukmin. Dan sekalian orang-orang yang mukmin. Apa dengan cara apa? Dengan menzahir, menyalahi barang yang dalam hati daripada kufur supaya melepas hukuman dunia. Menzahirkan yang dalam hati tak dalam hati kufur tak ibu ya? Dalam hati kufur, tapi mereka menzahirkan supaya dia tak kena hukum. Dekat dunia tidak kena hukuman. Kan dia dah beriman, lepas tu tak nak beriman pada Allah, ada hukum-hukum tertentu, dia tak nak kena hukuman dunia. Dia tak nak dapat hukuman daripada Rasul, maka dia pun berhukum beriman. Wa ma yaqda'una illa anfusahum. Dan sebenarnya dan ma yaqda'una tiada menipu mereka itu illa kecuali anfusahum, diri mereka itu. Tidak menipu mereka melainkan diri mereka itu sendiri. Mengapa? Kerana kejahatan itu kembali pada mereka itu. Jadi itu orang yang bermasya Allah. Mereka cakap depan Nabi, mereka beriman. Tapi hati mereka tak beriman pada Allah dan Rasul. Manfaat tak pada mereka? Tak manfaat. Ibu-ibu yang Nabi tak tahu kalau mereka munafik. Nabi tahu tak? Nabi tahu mereka munafik. Allah Taala bagi tahu kepada Nabi yang mereka itu munafik. Nabi tahu saya tahu munafik tak munafik. Nabi tahu. Tapi Nabi lain. Nabi ada satu orang sahabat yang Nabi suruh sahabat senaraikan dia dengan munafik. Siapa nama sahabat? Bagus, Zaifah. Masya Allah. Satu warga. Sahabat Zaifah, radhiyallahu anhu, dia pemegang amanah Nabi, pemegang amanah Nabi, senarai ini orang munafik. Ibu tahu tak siapa yang terasa dia munafik? Saya Umar. Betul, Pak Haji, masya-Allah. Bisa tak ada markah lah. Okey, insya-Allah. Okey. Sayyidina Umar, ibu-ibu ayah, Sayyidina Umar. Kalau kita kata, Ustaz ada senarai dah kalau belajar ke rumah masalah, kita ada kumpul bukan aku baik, ada masalah kan. Tapi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ibu-ibu ayah, dia ada tanya Zaifah, aku ni ada tak? Dia rasa macam tu pula. Padahal Sayyidina Umar Nabi kata, kalau ada Nabi lepas aku, Umar layak jadi Nabi. Kalau ada lah, Umar ni memang sifat dia sangat mulia, sangat tinggi, sangat takut pada Allah itu kan. Sayyidina Umar kata, kalau semua orang masuk neraka, seorang je masuk syurga, aku tak rasa aku layak. Tapi aku nak sangat aku lah orangnya, tapi aku tak rasa aku layak. Tapi aku harap aku lah orang tu seorang tu. Dia nak sangat dia masuk syurga. Kalau kita, semua orang masuk neraka, seorang syurga, apa pun aku start sini. Kalau ayat tu bilang itu. Kalau semua orang masuk syurga, seorang je neraka, kita rasa takkanlah aku. Mesti orang jahat, takkanlah aku. Dan Umar anggap kalau semua orang masuk syurga, seorang je neraka, dia takut. Alamak, aku takut aku lah orang tu. Padahal, Sayyidina Umar tu ibu. Jadi, Nabi tahu tak siapa orang munafik? Nabi kenal? Nabi sangat kenal. Senarai dia, Nabi perintahkan sahabat Nabi Huzaifah al-Yamani untuk senaraikan. Apa ni? Untuk listkan. Boleh bu ya, insyaAllah.
Kita munafik tak ikut. Tak ustaz, saya mukmin sejati. Saya tak layak jadi munafik. Munafik itu munafik. Oh, dia orang. Ramai tak ibu kita munafik kat orang munafik itu munafik. Ada lagu. Kemunafikan makhluk bernama manusia. Ada tak lagu tu? Saya ingat gue Tok K dah rumah saya. Saya ingat gue Ni saya tengok masa sebelum masuk pondok. Dekat sini kan selalu kalau sembahan tu dia nyanyi kat atas rumah tu kan. Cerita pasal peperangan. Tak apalah. Jadi munafik ni sifat dia. Apa sifat munafik? Ni tadi depan Nabi cakap lain, belakang benci Nabi. Pergi jumpa Nabi dan para sahabat, ibu. Ni syok ni. Orang munafik, ketua munafik. Siapa nama ketua munafik? Abdullah bin Ubay, betul. Abdullah bin Ubay bin Salul ya. Ketua munafik, dia sembahyang belakang Nabi. Nabi Allah Akbar, dia betul-betul belakang Nabi. Oh, Masya Allah. Tapi ketua munafik, dia orang paling benci dengan Nabi. Masa pada Uhud, kan, dia yang ajak orang lain semua, para munafik ni, keluar daripada jemaah tu, sampai bilangan jadi kurang. Betul tak? Ketua munafik ni. Tapi sembahyang belakang Nabi. Itu kata. Dan dia beria-ria suruh orang keluar daripada Islam dan sebagainya. Dia memperlekeh-lekehkan Nabi di belakang Nabi. Ini sifat-sifat orang munafik ibu-ibu ayah yang bermasalah. Kita jangan jadi macam ni lah. Apa yang contoh? Orang munafik ni contohnya depan lain belakang lain. Kita muhasabah diri kita. Kalau contoh kita ni, contohlah muhasabah diri kita. Kalau kita ni jenis baca Quran, contoh baca Quran macam Qari lah contoh. Depan orang, kalau ada orang ni kita je, ada orang dengar kita baca Quran, kita pun Alhamdulillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif di atas bunyi baca Iqra je. Contohlah contoh. Tapi kita semua baca kat rumah atau apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Baca putah apa? Tajwid tu tanya. Tapi kalau depan orang, Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Betul tak? Bagus tak? Bagus. Tapi jangan baca depan orang, beria kita baca dekat orang, Quran yang sama. Kita baca orang tu untuk Allah. Ibu-ibu ayah, nikmat baca Quran yang kita baca tajwid, kita baca seorang-seorang pun, nikmat tajwid tu. Contoh kalau ibu seorang-seorang kat rumah, kalau saya, ibu kalau ibu beli mikrofon yang tu kan, mikrofon yang besar tu. Pasang semua sikit. Seorang kat rumah baca. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi macam ni kat Madinah itu. Siapa dengar kita seorang je. Antara kita dengan Allah. Kan? Kita kalau nak ambil set mikrofon, kalau orang kan, set karaoke kampung tu, dia ejah kenduri kahwin tu kan, dia nak bunyi sedap tak kenduri kahwin, ada karaoke, dia ejah bunyi, saya pakai sedap tak apa, saya boleh nyanyi bunyi, saya pun tak apa lah. Kenapa? Kadang-kadang nak pergi saya sudah selinga-linga orang-orang kan. Kita baca itu siapa? Quran untuk Allah Ta'ala. Jadi ada sifat munafik tu depan orang semain lagi cantik amal kita. Depan orang, Masya Allah. Depan orang kita punya telefon kat masjid Siti Khadijah tentu. Lagi tak nampak Siti Khadijah, selagi kita tak puas hati. Lagi orang tak tanya, tanyalah saya pergi tolong kat mana. Tapi kat rumah, saya kata kat rumah saya lalat. Kakak pilihlah ibu dekat tempat lain lah. Ada tak ibu jangan ibu jangan gitu. Telefon saya lantai pakai lagi kalau bau tu kan. Ibu kita jaga insya-Allah kan. Kadang-kadang kami kita pergi masjid surau tak jaga. Ibu kalau ibu nak dapat pahala semua ada banyak yang foto-foto kan. Beli je baru pergi. Kalau dia pakai saya gitulah. Kalau ibu rajin dekat ibu pergi hari tu cukup.
Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tak apa ke macam ni boleh macam ni ya? Ke saya pergi jauh dengan saya, saya dah topik ibu ya. Kalau katakan saya dah meleweng yang jauh tu ibu ya, masuk track ni. Dan tiada mereka itu melainkan akan diri mereka itu sendiri. Dekat mana mereka nampak? Nanti dah masuk kubur. Aku ada buat amal juga. Ya Allah, aku ada buat amal. Tapi kau amal bukan kerana aku. Kau amal kerana orang kata. Kau belajar tinggi-tinggi sampai jadi alim. Apa tujuan? Supaya orang panggil kau ulama. Orang tak panggil dah. Kau ulama aku guru. Orang nak panggil dah. Kat dunia dah dapat dah. Akhirat dah. Kenapa engkau berjuang sungguh-sungguh dalam peperangan ni? Aku nak dipanggil mati syahid ya Allah. Aku nak masjid. Aku nak bangga dipanggil mati syahid. Oh, engkau bukan jihad kerana aku. Kau jihad kerana nakkan nama syahid tu. Dipanggil syahid. Maka engkau mati dan dapat gelaran syahid. Orang nak panggil kau syahid. Orang nak muliakan kau. Di akhirat tidak ada kemuliaan. Hatta dia berjuang untuk agama Allah. Ya, sama. Kerana niat. Kenapa engkau sedekah banyak-banyak dulu? Oh, kerana engkau ya Allah, kau tipu. Kau sedekah banyak-banyak bukan kerana aku, kerana orang panggil kau dermawan. Sekarang di dunia memang orang dah cok kau dermawan, dah cok dah. Akhirat tak dapat apa-apa. Penting tak ibu yang buat semua kerana Allah. Semua kita buat kerana Allah. Tapi ada tak amalan yang kita buat walaupun riak menunjuk. Kita tunjuk pada orang. Memang kita buat kerana Allah, kita riak tunjuk pada orang. Tapi Allah terima amalan. Apa amalan yang kita buat walaupun kita tunjuk-tunjuk pada orang, Allah terima apa dia? Selawat atas Nabi. Ibu selawat confirm Allah terima. Selawat atas Nabi confirm Allah terima. Baik kita selawat tu kita sedar, kita tak sedar, kita khusyuk, kita tak khusyuk, ikhlas, kita ikhlas, Allah terima selawat. Jadi selawatlah banyak-banyak ibu ya. Selawat banyak-banyak. Bawa kereta selawat. InsyaAllah. Tapi buaya yang berahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kejahatan tipu itu kembali pada mereka itu, maka dapat kekejian mereka dalam dunia dengan diberi ketahui Allah akan Nabi-Nya atas barang yang menyembunyi mereka itu. Jadi ibu-ibu ayah, di dunia, puak-puak munafik itu sembunyikan diberi Nabi. Dia tunjuk depan Nabi, dia beriman. Dia ingat Nabi tak tahu dia munafik. Allah keji kat dunia, keji macam mana? Allah kejikan, Allah bongkar rahsia mereka kepada Nabi. So saya kata Nabi tahu tak orang munafik? Nabi tahu mana orang munafik. Nabi tahu mana orang munafik. Dan itu jadi satu pekerjaan pada mereka. Dan azab mereka itu pada akhirat. Di dunia atau azabnya Nabi tahu mereka munafik. Di akhirat azabnya dapat azab pedih daripada Allah. Innal munafiqina fi darkil al-asfali minan nar. Orang munafik berada di jurang yang paling dalam neraka. Ibu-ibu, orang kafir masuk neraka pokok. Orang munafik ni kat dunia mereka pura-pura menyatakan ketaatan pada Nabi dan Allah dan Nabi, Allah dan Rasul. Hakikatnya mereka benci pada Allah dan Rasul. Orang macam ni di neraka kelak akan berada di neraka jurang al-darkil asfal. Asfal ni kita apa? Kafir. Lubang yang paling, jurang paling dalam neraka orang munafik. Ya Allah, minta lindung ibu ayah ya. Minta lindung sangat. InsyaAllah. Okey. Wa ma yash'urun. Ini masalah di bahaya. Wa ma dan tidak. Ma pun bagaimana tidak. Wa ma dan tidak. Dan tiada yash'urun sedar. Dan tiada sedar mereka itu. Dan tiada sedar mereka itu bahawa tipu mereka itu bagi diri mereka itu sendiri. Mereka tak sedar mereka menipu diri sendiri. Alhamdulillah, ibu yang dirahmati Allah SWT. Sekian lagi. Ayatlah. Fi qulubihim maradun, fi qulubihim maradun. Fi di dalam qulubi hati mereka itu maradun, sakit.
Sakit macam mana sakit dalam hati ni? Maksudnya pada dalam hati mereka itu sakit arti syak. Syak dan nifaq. Okay. Syak, apa penyakit mereka? Syak. Apa syak? Syak itu tidak yakin. Tidak yakin kepada Allah, tidak yakin kepada Rasul, tak yakin kepada hari kiamat dan sebagainya. Itulah penyakit hati ibu, iaitu ada syak dalam iman. Kata beriman, tapi mereka syak, mereka tak yakin. Dan nifaq ialah dan penyakit nifaq itu ialah yang menyakitkan hati mereka. Kenapa punca hati mereka sakit? Kerana sifat munafik inilah menyebabkan hati jadi sakit. Hati mereka jadi sakit maksudnya bukan sakit hati marah, sakit hati itu tidak yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Ibu ayah pasal tu orang beriman hidup dia bahagia tak ibu ayah? Orang beriman susah atau senang dia bahagia tak? Bahagia ibu ayah. Ajaban li amril mu'min. Nabi kata ajaib sungguh urusan orang beriman. Jadi nama amruhu kulluhu lahu khair. Semua apa dia buat semuanya buat jadi baik. Idza asabat sarra syakara fakana khairan lahu. Kalau Allah bagi ujian padanya, ujian kesenangan, apa dia buat ibu? Kalau dia senang, syakara, terima kasih kepada Allah. Fakana khairan lahu, itu lebih baik padanya. Wa in asabat dharra, kalau Allah berikan mudarat, apa dia? Tadi syakara, sekarang sabar. Allah uji dia dengan mudarat, sabar. Allah sabar. Fakana khairan lahu, itu baik pada dia. Wa itu zalika illa lil-mu'min. Tidaklah berlaku demikian melainkan pada orang mukmin saja. Orang mukmin saja Allah uji dia dengan kesenangan atau kesusahan, dia sabar, itu lebih baik pada dia. Boleh bersama insya-Allah ya. Dan kita jadi orang-orang yang betul-betul beriman pada Allah, tidak ada syak dan kita. Fazadahumullahu marada, fazada maka zada ditambah. Hum akan mereka itu Allahu oleh Allah marada akan sakit. Dengan Quran yang diturun kerana kufur mereka itu dengannya. Okey. Ibu yang kena faham. Apa maksud fazadahumullahu marada? Mereka dah ada sakit hati. Apa sakit hati pertama dia? Fi qulubihim maradun kan? Fi qulubihim maradun, dalam hati mereka ada sakit. Kenapa sakit? Kerana ada syak. Kerana mereka tidak ada iman yang jazam. Mereka ada syak. Syak ni Allah Taala tak terima syak ni. Tak yakin kepada Allah. Dah mereka munafik. Allah tambah lagi malu. Fazadahumullahu marada. Allah tambah sakit dia macam mana? Dalam tafsir beritahu. Maka ditambah akan mereka itu oleh Allah akan sakit dengan cara apa? Dengan Al-Quran yang diturun kerana kufur mereka itu. Maksudnya ada ayat Quran yang diturunkan bagi tahu sifat mereka itu macam mana. Kata ke tak kata? Sampai Quran, sampai kiamat cerita sifat dia ni, Allah cerita dalam Quran, semua orang baca. Malu tak itu? Ayat Quran turun kerana kemunafikan mereka, turun ayat Quran pasal mereka sampai bila-bila. Malu tak ibu? Malu semalu-malunya. Azab satu, azab yang pedih daripada Allah. Azabnya. Walahum azabun alimun. Walahum dan bagi mereka itu azabun alimun. Azab yang sangat sakit. Alim. Alim kalau dengan hamzah, alim pedih. Kalau dengan alim mengetahui. Alim Allah Ta'ala maha mengetahui. Kalau alim sangat pedih. Bima kanu yaksibun, bima dengan barang yang ada mereka itu dusta mereka itu pada kata mereka itu telah iman kami kerana tiada beriman mereka itu. Maksudnya mereka berdusta pada mereka berkata kami beriman, mereka berdusta semata-mata. Jadi ibu nak tanya mereka berdusta itu sentiasa ke atau sekali-sekali berdusta? Sentiasa, sifat munafik itu sentiasa ada pada mereka. Jadi untuk pada pelajar al-bima kanu yakdimun. Okey. Kita berhenti pada wa'izah sekilah ya. Ini kaedah untuk pada pelajar. Ibu-ibu boleh ambil kaedah sama ya.
Dalam bahasa Arab, kita jumpa pada pelajaran dulu. Kalau kita jumpa kanan, kanan fi'il itu pelajar dulu. Fi'il nasib, fi'il nasib ya, fi'il nasib. Kalau selepasnya fi'il mudhari' di sini kanu yakdibun kan? Yakdibun. Kalau karena yang disebutkan. Okey, kalau ini jumpa kana ataupun ada boleh dia kana dan sebagainya. Fi'il mudhari'. Kalau selepasnya fi'il mudhari', dia memberi makna apa? Memberi makna al-fi'lu al-madhi al-istimrari. Ini kepada pelajar. Kalau boleh boleh faham tak? Tak faham saya contoh sikit ya. Jadi sikit apa ya? Jadi kata tinggi juga dan tidak sikit. Masa dia belajar. Kalau dalam istimrari maksudnya dulu sentiasa buat. Dulu sentiasa bukan kedua tapi sentiasa berkekalan. Jadi karena yang dulu kalau seorang, kalau ramai kanu ada waw. Nampak waw kanu yang dulu pun ada waw. Ya, itu pun ada waw. Okay. Walaupun azabun alim bagi mereka azab yang pedih pasal apa? Bima kerana barang yang kanu dulu masa dekat dunia itu yang dibun mereka sentiasa terjemah kami dulu terjemah mereka dulu sentiasa. Jadi ibu ayah masa mereka bersama dengan Nabi, mereka dustakan Nabi sekali ke atau sentiasa dustakan Nabi? Sentiasa digunakan kaedah macam ini. Ini fi'il naqis kepada pelajar fi'il naqis, ini fi'il mudhari' digabungkan kita panggil fi'il madhi past tense al-istimrari continuous. Dulu dibuat tapi secara berterusan mereka pukul, berterusan mereka mendustakan Allah dan Rasul, layak mereka kena azab, layak. Ada tak sahabat yang kadang-kadang terbuat silap? Ada tak sahabat? Ada kan? Sahabat manusia biasa kan? Ada tak sahabat terbuat salah sampai kena marah dan terhukum? Ada tak? Ada. Tapi sekali itu banyak kali. Sekali ingat, sekali-sekali bertaubat tak? Taubat. Tapi mereka sentiasa mendustakan Allah dan Rasul dan tak nak taubat sampai dah mati, maka walaupun azab. Kerana sebab nasib mereka dapat azab pedih. Bima akan diaktifkan kerana saja apa kerana barang apa yang mereka dulu terjemah dulu yang terjemah dulu mereka sentiasa dustakan. Boleh-boleh insya-Allah ya. Okey, maka itu sajalah untuk hari ini. Ibu yang ada cadangan apa-apa tak dalam kelas kita penambahbaikan ke dekat macam ni boleh terima ke? Boleh ya. Kalau ibu nak buka ustaz sejam kita tafsir lepas tu setengah jam nak bincang apa-apa doa-doa yang dibaca tak faham ke apa boleh juga. Contoh macam 15 minit dia ada contoh 10.45 berhenti lagi 5 minit ibu ayah nak tanya mana-mana doa yang biasa dibaca tapi tak faham. Bahasa Arab lah kita boleh bincang insya-Allah. Tak ada masalah ibu ayah kalau nak. Allahumma shalli wa sallim. Tak ada masalah boleh. Dia tak kisah ibu ayah kalau selawat, ada salli, ada sallim, ada shalla, ada salam. Tak ada masalah. Okey, jadi ibu ayah, kita kurang-kurang selawat sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Kan? Tadi aku sebut alihi wa sahbihi tak ada masalah. Jadi paling kurang pada supaya Allah salli ala Muhammad dah boleh bagi salam kan? Wa ala ali Muhammad kan itu sunat ayat kan? Sunat ab'ad. Jadi ibu ayah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita bagi selawat Allahumma salli ala Muhammad kita boleh dah. Kalau sempurna Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ada wa barik wa sallim. Ada sallallahu dengan ala salli dengan sallim itu cantik sangat. Tapi sekurang-kurangnya sallallahu ala Muhammad itu dah Allah pilih. Ya.
أقول قولي هذا ويدعو أن تسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه العالمين. Nama-nama ibu ayah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.